kejahatan dan penyelewengan golongan ahli kitab, yaitulah orang-orang Yahudi yang mengetahui berkenaan dengan benarnya Nabi Muhammad SAW dan benarnya perkara-perkara yang ada di dalam Quran, tetapi mereka menentang Islam, menentang Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalangan orang-orang Kristian, walaupun ada yang sesat, ada di kalangan padri-padri mereka yang mengetahui berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tetapi mereka sengaja tidak beriman dan mereka mahu menyesatkan orang-orang yang beriman. Maka Allah memberi peringatan kepada kita. Wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum. Sesungguhnya segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan, bercita-cita kiranya mereka dapat menyesatkan kamu. Kamu menyeleweng daripada agama Islam. Kalau boleh, kamu masuk agama mereka, agama Kristian. Kalau tak masuk agama mereka pun, menyeleweng daripada ajaran Islam. Kalau tidak menyeleweng dengan cara menyeluruh, menyeleweng dengan sebahagian sahaja. Mereka melakukan berbagai-bagai cara. Dengan melakukan gerakan Kristianisasi, gerakan Freemason, gerakan Lion Club, Rotary Club yang berlaku pada hari ini. Semua gerakan ini adalah gerakan Yahudi dan Kristian yang bertujuan untuk menyesatkan manusia supaya terpesong daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli-ahli falsafah yang melahirkan ideologi-ideologi yang teori-teori, bermula ibunya iaitulah iaitulah sekularisme yang memisahkan agama dengan politik, yang memisahkan agama dengan pemerintahan. Yang melahirkan ajaran ini ialah golongan ahli kitab. Apabila agama dipisahkan daripada politik, daripada ekonomi, daripada pemerintahan, maka dicipta berbagai-bagai teori dan ideologi yang lain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan nasionalisme, pragmatisme, komunisme, sosialisme dan macam-macam nama lagi. Semua ideologi ini dicipta oleh tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Kristian. Dan mereka buat masuk dalam negeri orang Islam supaya orang Islam menganut. Dan ada orang Islam yang menganut, bukan saja menganut, berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian untuk menegakkan ideologi ini. Maka jadi sesatlah sesat-sesatnya. Jauh daripada agama Allah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah Ta'ala menjadikan agama Islam agama yang sempurna, agama yang cukup. Apabila seseorang itu sembahyangnya cara Islam, puasanya cara Islam, zakatnya cara Islam, hajinya cara Islam, nikah kahwin cara Islam, makannya cara Islam, tiba-tiba pemerintahan negara ikut teori-teori barat, ikut ideologi yang bukan Islam, bermakna sesat, menyeleweng. Inilah kerja ahli kitab, dan banyak orang Islam yang terpengaruh dengan penyelewengan ini, dan mereka telah berjaya menyesatkan sebahagian daripada orang Islam, tetapi mereka tidak berjaya menyesatkan seluruh orang Islam. Kerana akan tetap ada orang Islam yang mempertahankan agama mereka, walaupun mereka berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, padahal mereka tidak merasai, mereka tidak menyadarinya. Mereka juga sesat sama, termasuk di kalangan sesat akan dihukum oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Terutamanya mereka tahu menyesatkan orang dan mereka juga sesat, maka lagi besar padahnya dan seksanya pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Di antaranya ialah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Dan Allah menurunkan ayat ini di Madinah kerana surah ini surah Madaniyah. Di Madinah ramai orang-orang Yahudi menjadi rakyat di bawah pemerintahan Islam. Mereka mendengar ayat ini dibaca. Sepatutnya mereka yang dulu menerima pengajaran daripada ayat-ayat ini, pendedahan yang nyata daripada Allah tentang penyelewengan mereka, tetapi mereka terus berdiri kufur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap tanda-tanda Allah. Di antaranya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kufur ayat-ayat Allah yang ada di dalam Taurat, dalam kitab mereka sendiri. Ayat-ayat yang berkait dengan hukum qisas dan hukum hudud. Ayat-ayat yang berkait dengan haramnya rasuah. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka beramal dengan rasuah. Termasuk ulama-ulama mereka beramal dengan rasuah. Dan mereka meminda ayat-ayat Allah apabila kesalahan hudud dan qisas dilakukan oleh orang-orang kenamaan, oleh pemimpin-pemimpin. Punca mereka menolak hukum-hukum yang ada dalam Taurat ialah apabila kesalahan besar dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, orang-orang kenamaan. Maka ulama-ulama digunakan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada golongan ahli kitab, menjadi pengajaran juga kepada ulama-ulama Islam dan orang Islam. Yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dengan ulama dunia, ulama dunia ataupun ulama usul, bukannya ulama akhirah. Bila disebut ulama akhirah, bukan ulama yang tak makan tak minum. Maka minum juga, nak fikir juga, tapi ada perhitungan halal dan haram. Tetapi di sana ada ulama usul, ulama-ulama jahat, ulama dunia, ulama yang mengajar dunia, tidak peduli hari akhirat. Wujud di kalangan umat Islam sendiri, sebagaimana wujud di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Padri-padri dan pendeta-pendeta yang menyeleweng daripada kitab Allah dan ayat Allah. Mereka kufur terhadap ayat Allah. Apa makna kufur? Kufur makna engkar. Apa makna engkar? Engkar maknanya lawan. Lawanlah. Bila Allah mengatakan arak, judi, riba adalah haram, tiba-tiba dipinda supaya ada yang dihalal dan diizinkan. Apabila Allah mengatakan ada hukum-hukum yang tertentu dalam kesalahan-kesalahan jinayah, hudud dan qisas, tiba-tiba mereka buat undang-undang manusia. Dan ada pula ulama-ulama yang menyokong undang-undang ciptaan manusia dengan menolak undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara total, secara terang dan secara nyata. Dan ada di antara mereka yang berani mengatakan bahawa ayat Allah tidak sesuai. Kalau diamalkan hukum-hukum Allah ini akan membawa huru-hara dan macam-macam. Ini termasuk kufur dan ingkar akan ayat-ayat Allah.